Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, setiap hari kita dengar perkara yang baik. Perkara yang baik itu apa? Perkara yang Allah suka. Di mana Allah bagi tahu perkara yang baik ini? Dalam kitab Quran yang diberi kepada kita. Jadi kita kena bercakap apa Allah mahu dan apa Allah cakap. Baru kita cakap perkara yang benar, perkara yang baik. Kalau kita bercakap bukan seperti mana Allah cakap dalam Quran dia, kitab dia, maka kita tidak bercakap yang baik. Dan tentu sekali kita tak jadi orang baik. Jadi nak dari orang baik ni, cakap yang baik ni, dengar yang baik. Tak mau cakap yang buruk, tak mau dengar yang buruk. Yang buruk apa? Yang tak ada dalam Quran tu lah. Cakap perkara yang tak ada dalam Quran, cakap benda salah. Jadi kamu yang tak baca Quran dan tak faham Quran tu, tak baca dalam bahasa yang kamu faham, bahasa Arab saja baca. Kamu tak tahu Arab, baca Arab saja. Nak faham kena bahasa. Kalau kamu tak tahu Arab, kena baca Quran tu, lepas baca Arab tu, bahasa yang diterjemah dalam bahasa kamu, baru kamu usaha nak faham. Kalau kamu nak betul-betul faham, kena baca tafsir pula. Kalau baca terjemahannya boleh lebih kurang faham, tapi tak berapa faham. So, Quran bukan dalam bahasa yang orang awam boleh faham. Quran ni boleh dipaham oleh orang yang Allah bagi faham. Maksudnya yang Allah boleh bagi faham apa yang dia nak. Jadi orang yang diberi faham oleh Allah apa yang dia nak, ini bukan sebarang orang. Kalau dia baca Arab, lepas tu dia baca terjemah, itu saja. Dia nak faham Quran, dia kena jadi orang yang Allah bagi dia faham. Ini orang tinggi. Jadi orang yang sangat tinggi ni, dia tulis tafsir. Baca Quran tu, supaya kamu betul-betul faham apa Allah mahu. Jadi kamu kena baca Arabnya, kamu kena baca terjemahannya, lepas tu kamu baca tafsir. Banyak kerja. Tapi apa nak buat, kenalah buat macam tu. Pertama, kamu tak faham Arab, tak faham Arab, baca Arab aja. Lepas tu kamu tak faham. Jadi kamu kena baca Arab, kena baca yang diterjemah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kemudian kena baca tafsir yang dibuat oleh orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah ni adalah juga dia punya tanda. Takkan pula dekat aja. Saya dekat dengan Allah. Tanda apa? Tanda dia mesti buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Orang tu mesti. Dia mesti orang yang buat dakwah macam Nabi. Kalau tak, dia buat tafsir, dia bukan orang yang kekasih Allah. Hari ini ada juga tafsir-tafsir dibuat bahasa Arab, diterjemah bahasa Melayu. Tapi mereka tu bukan
Orang yang dicintai oleh Allah, yang boleh tahu apa Allah mahu. Buktinya dia orang tak buat dakwah. Ulama' aja dia kata. Banyak baca kitab. Buat kerja dakwah, bukan boleh buat kerja dakwah, cara Nabi pergi jumpa orang. Kalau tak pergi jumpa orang, ini tak bukan cara Nabi. Berceramah aja sekali-sekali, panggil orang datang aja. Itu tak dinamakan dakwah. Dakwah mengajak orang kepada Allah, cara Nabi pergi jumpa orang tu, orang yang tak suka Allah tu. Bukan kalau kita suruh orang datang kita, orang tak suka Allah, mesti tak datang ya. Yang datang jumpa kita, dengar ceramah kita, orang yang suka, sikit sukalah. Sebab itu dia datang. Dakwah ni jumpa yang tak suka, sebenarnya lebih lagi. Jadi jumpa yang tak suka ni, dia takkan datang. Kita kena pergi rumah dia, jumpa dia, kedai dia. Dia suka tak suka, kita minta masa lah. Kalau dia marah, kita pun diam, balas baik dengan dia. Bukan boleh marah dia juga, dan doa untuk dia. Kalau dia nak, kita bercakap dengan dia dengan baik, lembut. Dia nak tak nak, kita kena cakap. Dia nak tak nak, kita kena ajak dia. Boleh tak tuan sekarang sama saya buat jauhlah juga? Oh, tak nak. Pergi masjid semayang, tak nak. Kita dah mencegah dia dengan percakapan, paling kurang. Itu pun kita bercakap dengan dia pun dia tak nak benar. Kita ajak dia pun dia tak nak, maka kita kena mencegah dengan hati. Itu cara dia, cara Nabi. Kena jumpa orang. Yang tak jumpa orang, tak usah cakap lah awak dakwah. Kalau awak cakap dakwah banyak cara, that mean kamu membelakangkan Nabi lah. Orang yang membelakangkan Nabi namanya orang sesat. Waladhdallin. Baca Fatihah, dalam tu kau bagi tahu jangan jadi orang yang sesat. Kau dah jadilah. Kerana apa? Tak ikut Nabi. Jadi mana boleh kau orang dakwah pula tak ikut Nabi? Semayang, kau orang semayang tak ikut Nabi. Itu basicnya. Ikhlas tak tahu lagi. Kalau satu orang ikut Nabi tak ikhlas, pun bukan sunnah Nabi juga. Satu orang buat usaha dakwah, pergi jumpa orang kan. Oh brother, how are you? Allah love you. Bagi kuih, makan kuih. You need money. Kalimah tak ada sebut, hadiah je lagi. Lepas tu ambil semua video, posted YouTube. Oi, itu bukan dakwah. Itu patut dinamakan pula awak, orang tu pendakwah tersohor pula, telah terlibat dengan fitnah. Itu bukan pendakwah. Sebab itu dia terlibat dengan fitnah. Kalau jika ada lah. Kalau pendakwah betul tak jadi dia. Tapi sekarang orang semua tak faham apa dia dakwah, apa dia charity. Saya nak bagi tahulah kan, Habib Liu tu dia bukan pendakwah. Ini tak pendakwa terkenal. Dia bukan pendakwa, dia orang suka bagi hadiah. Yang kau tengok lah apa yang dia buat tu. Pergi jumpa Keling, Cina, Melayu. Awak duduk sini rumah, saya mau bagi awak rumah, boleh? Orang tak kan tak nak lah. Awak nak makan, mari saya nak bagi awak. Itulah kerja Habib Liu tu. Dia samalah dengan sekentang kering Uncle Ketang tu, Uncle Kentang tu Cina juga, tapi tak Islam. Habib Liu Cina, Islam. Saya pastilah yang Uncle Kentang tu tak buat untuk sukakan Allah. Saya dah pasti lah. Apa pula sekarang Allah pun dia tak ada. Habib Liu tu saya tak tahu. Dia orang Islam, dia mungkin buat untuk sukakan Allah, tapi most likely tidak juga lah. I don't think so. Saya tahulah dengan izin Allah. Tapi kita, cara dia mungkin ialah bagi jumpa orang, bagi makan, minum. Tapi ikhlasnya berkait dengan iman. Kalau Habib Liu tu imannya lemah, tentu tak boleh ikhlas juga. Tapi boleh bagi makan, bagi untuk semua macam kentang apa?
Uncle Kentang tu. Kenapa tak boleh pula? Kan? Jadi Abid Liu tu bukan pendakwa. Berhentilah cakap dia pendakwa. Dia orang biasa je. Jadi kalau sekiranya dia terlibat, itu biasalah. Jadi semua tak faham apa dia dakwah. Yang dibuat oleh Abid Liu tu pun dipanggil dakwah juga. Yang berceramah tu pencetus ummah. Apa yang dicetuskan dia orang tu? Lepas tu orang yang pencetus ummah tu terlibat dengan benda-benda maksiat juga. Dah keluar surat khabar pencetus ummah terlibat. Jadi mereka tu bukan orang dakwah. Dakwah ni umat ni hari ni langsung tak faham. Dia ingat yang buat baik itu dakwah. Sebab perkataan kamu dihantar sebagai sebaik umat untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi dia ingat mengajak kepada kebaikan, buat kebaikan pendakwah. Silap. Itu orang yang baca Quran dia tak faham. Dia baca bahasa Melayu dia atau Arab dia atau Inggeris dia, mengajak kepada kebaikan, tapi dia tak tahu apa kebaikan yang dimaksud oleh Allah tu. Bukan yang dibuat oleh Abid Liu tu. Yang dibuat oleh Abid Liu sama dengan Uncle Kentang tu. Kan? Lepas tu yang berceramah PU sama ustaz-ustaz tu semua berceramah. Dia orang kata ni kebaikan. Jadi dakwah. Jadi ada ustaz ni, saya bagi sebut nama sebab dia memang dah sebut seluruh dunia tahu. Iaitu orang daripada Perlis. Ustaz apa tu? Faithul Bari. Dia kata bagi BRIM tu pun dakwah. Aduh. See? Satu orang yang dikata oleh orang UMNO ulama, oleh orang Perlis ustaz ulama, boleh faham macam tu lah. Bagi BRIM tu juga dakwah. Jadi saya dah tulis lah. Satu orang kata ini apa ni, mengajak kebaikan tu, itulah semua dakwah. Dia marah saya lah. Jadi dia yang faham mengajak apa kebaikan tu dakwah. Salah. Uncle Kentang tu buat dakwah ke? Dia tak buat dakwah sebab dia tak Islam. Apa pula? Dia buat sama macam Abid Liu. Amalan dia tu dakwah ke? Jadi memberi makan, beri tu. Mother Teresa tu lagi. Mother Teresa. Mother Teresa tu padri wanita nun yang bergerak di Bengal, India, bagi miskin orang, kan? Kononlah betul sakit, tolonglah, terkenal lah macam the living saint lah. Dia bukan buat dakwah. Tapi orang suka dia buat baik, jadi Kristian lah. Jadi Abid Liu tu macam tu juga, nak jadi macam Mother Teresa. Lepas tu bila orang suka dia, tu ikut jadi masuk Islam lah agaknya. Dia tak boleh macam tu cara dia. Mesti cara Muhammad SAW. Ini tak ada ikut cara Muhammad, tak ada ajak orang beriman kepada Allah, bagi makan, bagi makanan, duit, rumah. Jadi Abid Liu tu bukan pendakwa. Dia kata pendakwa terkenal. Semua bodoh. Hari ni semua umat Islam ni tak pernah buat dakwah. Sejak dulu lagi tak buat dakwah. Ulama yang dikata ulama pun tak tahu apa itu dakwah. Jadi semua tak tahu apa itu dakwah, termasuk kamu semualah yang dengar ceramah saya ni. Kalau saya tak bagi tahu, memang kamu tak tahulah. Jadi kamu sangka mengajak kebaikan, itu dakwah. Ayat tu kena dipaham dengan ayat-ayat lain, bukan mengajak kebaikan. Kebaikan pada sisi Allah, mengucapkan kalimah yang baik, la ilaha illallah Rasulullah, dan memasukkan kalimah tu ke dalam hati dia. Itulah kebaikan. Sebab apa? Tidak ada kebaikan yang dibuat oleh orang yang tak ada kalimah.
sama ada kat mulut, yang tak ada kalimah dalam hati dia. Macam mana itu kebaikan? Bagi makan, minum, itu kebaikan. Sedang dia bukan buat untuk Allah. Allah tak panggil itu kebaikan. Mengajak orang tu berjanggut untuk kelihatan takwa, itu bukan kebaikan. Memakai janggut bagi makan orang untuk sukakan diri, untuk supaya jadi terkenal, itu kan dakwah. Dakwah ni mengajak kepada mengucapkan kalimah dan berusaha supaya kalimah tu masuk dalam hati dia, sehingga kebaikan dia, sehingga perbuatan yang dia buat semuanya dibuat untuk sukakan Allah. Baru itu kebaikan. Jadi sebab itu mengajak kepada kebaikan tu bukan mengajak kepada semua kebaikan. Kamu tak tahu apa dia semua kebaikan tu. Kebaikan bermula dengan mengucapkan kalimah, dan yang kedua berusaha supaya kalimah yang diucap masuk dalam hati ke tahap yang Allah mahu. Itulah kebaikan. Jadi kepada yang bukan Islam diajak mengucap. Kepada Islam mengucap dulu. Kepada orang Islam dah mengucap, diajak buat usaha supaya kalimah tu masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu, supaya semua amal dia menjadi kebaikan. Macam tu. Jadi macam mana kita kata bagi berim tu juga dakwah? Apa niat Najib tu bagi berim tu? Kalimah pun tak ada dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Najib dia tak ada buat usaha pun. Dia mungkin mengucap kalimah, tapi dia tak buat usaha supaya kalimah tu datang ke dalam hati dia. Usaha untuk mengajak kalimah tu datang dalam hati, kena buat kerja dakwah. Dakwah tu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW. Dan kebaikan tu mengajak Najib buat usaha mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Najib dah mengucap kalimah dan mengajak Lim Guang Eng tu mengucap kalimah tu. Bila dia dah mengucap, ajak dia buat kerja supaya kalimah tu masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu, iaitu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu maksud kebaikan di situ. Dan kemungkaran tu tak mau ucap kalimah dan tak mau buat kerja supaya kalimah tu masuk dalam hati. Yang mereka yang tak nak buat kerja dakwah, orang yang dah mulia ini, orang buat mungkar besar. Bila buat mungkar besar, semua lain mungkar. Apa saja dia buat, bagi makan ke, bagi minum ke, bagi rumah ke, senyum ke, bersetubuh ke, kebaikan ni apa setengah, itu semua mungkar. Berjanggut ke, semua mungkar. Sebab apa? Kebaikan tak ada dalam hati dia. Kalimah la ilaha illallah tak ada dalam hati. Macam Sufyan ni, kalimah tak ada dalam hati dia, mana boleh kebaikan? Dia bagi 4,000 ke 2,000 ke RM1 ke. Bila tak ada ikhlas, tak ada kebaikan. Nak ikhlas, kalimah ni mau ada dalam hati, tahap yang Allah mahu, lebih lagi. Sebab itu maksud kebaikan di situ, mengajak manusia mengucapkan kalimah. Yang dah mengucap kalimah diajak buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang mungkar tu yang tak mau mengucap kalimah, dan yang dah mengucap kalimah tak mau buat kerja menunaikan hak mengucap kalimah. Itu maksudnya. Mana ada orang faham, boleh faham baca ayat tu. Sebab itu Fathul Bari tu pun faham, yang dia belajar Arab, belajar PhD pula tu. PhD dia aku dengar lah, melihat sama ada fadilat amal ni hadis palsu kan, macam tu lah lebih kurang. Saya pun tak faham. Dia masuk dalam majlis tertinggi UMNO, konon kaum ulama, itu pun tak faham. Yang bukan ulama pun dia panggil ulama tu. Yang bukan pendakwa pun panggil pendakwa juga. Abid Liu tu bukan pendakwa, saya nak bagi tahu. Bercakap maksiat dilaku oleh pendakwa terkenal. Itu silap tu. Itu nak memperendahkan amalan dakwah. Amalan dakwah yang betul yang kalau dibuat tak jadi, macam mana-mana fitnah pun tak jadi. Orang yang buat dakwah betul tak ada punya. Yang buat macam Nabi dengan niat nak sukakan Allah tak jadi. Jadi bila sebut Abid Liu pendakwah terkenal, dah jadi teruk pula. Boleh orang dakwah buat ni. PU. Kira pendakwah lah tu, pencetus umat. Terjebak dalam
memperkosa wanita. Ada. Boleh kata orang yang awam ni. Boleh Iyalah boleh. Tak boleh kalau betul pendakwa. Awak diorang ni semua bukan pendakwa. Jadi dicakap pendakwa. Orang tabligh dia tak faham apa tu dakwah. Dia keluar 3 hari, kita pergi keluar dakwah. Buat apa kau buat 3 hari tu? Tak ada pergi jumpa orang, ajak orang kepada Allah yang bukan Islam, ajak pada Allah, yang dah mengucap buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak ada. Pergi ajak pergi masjid. Tuan ini ada ceramah. Lepas tu bila masjid bayan. Siapa nak keluar 4 bulan, 3 hari? Bukan dakwah. Apa yang dibuat oleh jemaah tabligh tu bukan dakwah, bukan kebaikan yang Allah maksudkan dalam ayat tu. Saya tahulah dengan izin saya tafsir Quran ni. Tuan tak tahu. Tapi saya cakap saya tahu tu. Dia ada bukti tak? Saya dah tafsir 84 buku. Lebih kurang 300 muka surat 1. Bacalah dalam bahasa Inggeris. Kenapa saya tahu bahasa Inggeris? Supaya semua orang faham, bukan Melayu je. Buat apa suruh Melayu je faham? Dia tak nak faham juga. Bahasa Inggeris boleh juga mungkin seluruh dunia. Ada juga mungkin Allah bagi hidayah nak faham. Saya bukan pandai sangat bahasa Inggeris, saya digagahkan juga. Untuk apa? Untuk manusia seluruh dunia ni beritahu apa benar, apa dia sebenarnya. Makna kebaikannya, makruf bahasa Arab. Bahasa Inggeris to invite people to good. What is that good means? Melayu kebaikan. Kamu tahu tak? Tak tahu. Bodoh semua kan. Jadi kalau baca Melayu pun tak faham. Dia kena baca tafsir. Tafsir bukan sembarang tafsir. Tafsir kekasih Allah. Jadi kena tengoklah dia buat kerja dakwah macam saya buat kerja dakwah. Semayang berjemaah kat masjid, tak ada kat rumah saya. Pernah saya terlibat dengan skandal. Dia kata, pendakwa. Jadi memalukan semua sebab tak tahu apa dakwah, semua dakwah. Ustaz yang mengajar, kami pun buat dakwah. Aduh, orang tabligh, kami pun dakwah. Sebab kenapa dia faham macam ni? Abid Liu tu pendakwa, Kentang Kering tu pun, Uncle Kentang tu pun buat dakwah lah cakap. Kalau Abid Liu pun buat dakwah, kenapa tak panggil dia buat dakwah? Dia tak Islam. Bukan macam tu. Jadi kerana tak faham sedakwah ni, sebab apa dah lama tak buat dakwah dan tak ada orang buat dakwah yang betul. Sejak dulu lagi tak ada. Sejak Nabi meninggal tak ada orang, termasuk sahabat. Dia pergi rumah ke rumah, jumpa orang, pergi jumpa orang, tak ada. Dia mudah cerita, dia pergi ke negara tu, jumpa raja. Cakap kat dia, kami bukan datang, kami dihantar untuk mengajak kamu daripada kegelapan kepada cahaya, dan bertuhan kepada yang syirik, yang Tuhan kepada yang tak ada berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Masuk Islam dia. Raja, kalau kau tak nak masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tak, kami perang. 3 hari kami bagi masa. Raja tu tak nak lah. Ada yang raja nak, ada yang tak nak lah. Perang lah. Itu dakwah. Jadi dakwah ni dah disalah faham, bukan sekarang je. Dari zaman Nabi lagi. Bukan zaman Nabi, selepas Nabi meninggal. Dan bila dia buat kerja yang dia orang kata dakwah macam ni, apa yang dia dapat? Harta. Yang kedua, cinta dunia. Itu yang dapat. Iman tak ada. Kita nak dapat iman ni kena buat kerja macam Nabi betul. Jadi semua orang dah cakap sahabat buat dakwah. Itu bukan dakwah. Itu merampas harta orang dan memaksa orang masuk Islam. Jadi bila kita buat kerja macam itu, Abu Bakar, Omar pun tak faham. Maknanya dia orang pun tak faham lah apa itu dakwah. Dr. Nasrah aja faham. Tak kira aku nak cakap. Kalau mereka faham, tak jadi. Bila khalifah ketiga dia bunuh tu tak jadi. Osman tu mati dengan 30 tahun ni selepas Nabi meninggal. Tak jadi tu. Kenapa khalifah dibunuh? Sebab nak kuasa lah.
Nak dunia. Semua nak dunia. Hari ni kita tak usah cakap sebab inilah Osman suka bagi keluarga dia lah, macam kroni dia lah jadi ini. Itu bukan sebab dia. Sebabnya semua nak dunia. Nak dunia tu dah masuk hati kepada orang Islam. Kenapa? Sebab telah tinggal kerja dakwah macam Nabi Muhammad SAW buat kat Mekah, kat Madinah. Sebab itu bila nanti di mahsyar ada sahabat Nabi ni masuk sebelah kiri, Nabi menjerit, ya Allah, itu sahabat aku. Allah kata, kamu tak tahu apa mereka buat lepas kamu mati. Jadi kita jangan ikut yang sahabat buat selepas Nabi mati. Tahu? Kita boleh buat yang sahabat buat masa Nabi hidup. Sebab Nabi ada untuk bagi tahu ini salah. Kalau selepas Nabi mati, apa sahabat buat tak boleh ikut. Bergaduh tu tak boleh ikut. Ada orang dalam tabligh, sahabat juga bergaduh dulu. Sunnah, ikutlah sahabatku. Siapa yang ikut sahabatku, umpama bintang-bintang di langit, ikutlah sahabat bergaduh, bunuh-membunuh, itu sunnah. Betul kata. Kalau sahabatku tu bintang-bintang di langit. Orang tabligh banyak hadis ni. Dia kata bintang-bintang di langit, semua sahabat bodoh. Yang boleh ikut sunnah Nabi dan sahabat apa yang dibuat waktu Nabi hidup. Dia buat Nabi diam aja. Itu mungkin Nabi tak suka lah, tapi tak adalah Nabi kata jangan buat ni. Itu boleh dia. Tapi kalau selepas Nabi meninggal, tak boleh ikut. Walau dia sahabat apa pun, tak boleh ikut. Sebab Nabi dah meninggal, tak ada orang bagi tahu dia. Dia orang pun bukan Nabi, tak ada wahyu bukan turun pada dia orang bagi tahu apa yang dia orang buat salah. Kenapa nak ikut? Ikut Nabi je. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi-nabi ni memang dia juga buat salah. Tapi bila dia buat salah, terus Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, yang kau buat ni salah, kan? Nabi SAW berceramah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Suka Nabi, sebab apa? Mana ada peluang ni? Selalu nak bunuh dia orang aja, nak bunuh dia aja. Sekarang suka nak sedia. Waktu tu datang seorang sahabat yang beriman, beramal soleh, yang Allah sayang. Dia tak tahu yang Nabi tu bersama dengan Quraisy. Dia tak tahu, dia buta. Nabi terus muka dia masuk, kan? Jadi Allah marah lah kat dia. Marah siapa? Kat Nabi, bukan kat orang buta tu. Kata Allah, kau tahu ke apa niat dia datang, yang kau muka macam tu, marah dia tu? Kau tahu ke? Kau tak tahu? Tentu sekali Nabi tak tahu, Allah tahu. Kenapa kau marah? Dia tu datang untuk mensucikan diri, kata Allah. Kalau sekiranya dia gagal dalam usaha mensucikan diri dia, kau tak salah, kata Nabi. Kata Allah, kau tak salah Muhammad. Kenapa kau marah dia? Jangan lagi buat begini, kata Allah. Semua, bukan Nabi je tahu, semua orang tahu Nabi buat salah. Bila Nabi buat salah tu, namanya berdosa. Janganlah tak mau sebut berdosa pula. Tapi Allah maafkan dia lah. Nabi kemudian minta ampun. Lepas tu Allah suruh dia kahwin dengan Zainab. Allah buat Zaid tu supaya ceraikan Zainab. Nabi bagi tahu jangan cerai. Allah marah kan? Kamu takut kepada manusia, kata Allah. Allah tak takut. Kamu kena kahwin dengan dia. Bukan Nabi je tahu, seluruh dunia tahu. Kenapa Allah mahu seluruh dunia tahu? Sebab dia buat benda salah, tak boleh ikut. Itu Nabi. Sahabat macam mana nak ikut lepas Nabi mati? Boleh. Wahyu ada turun. Sebab itu jangan ikut orang yang tak ada wahyu turun kat dia, atau ilham paling kurang. Ya. Nabi-nabi ni diberi wahyu, ada sebahagiannya bukan Nabi. Macam
macam apa tu, Zulkarnain. Zulkarnain kan. Satu lagi Ya Bunayya tu apa? Luqman Hakim. Dia tu naib Nabi. Allah tu sebutkan juga cakap dia sebab dia orang ada ilham. Tapi Nabi-Nabi dan wahyu. Oh, bila salah mesti kena tegur. Nabi pun begitu tak? Adalah cara Allah tegur dia. Jadi ini orang dia boleh ikut. Tidak, kamu akan sesat. Jadi Nabi bagi tahu akan datang fitnah banyak. Fitnah apa benda mana fitnah? Azri. Ngiling kepala. Samad? Fitnah mana benda yang bukan Allah suka. Semua yang bukan Allah suka fitnah. Walau semua manusia suka, kita buat benda tu, kita hancur. Zaman fitnah. Semua benda bukan yang Allah suka. Kata Allah, kata orang tanya, macam mana jalan keluar ya Rasulullah tu? Jalan keluarnya kitab Allah. Jadi jalan keluarnya baca Quran, faham dia, faham tafsir dia, dan amal. Itu jalan keluar. Jadi dalam zaman ini adalah zaman fitnah. Bukan zaman ni je, dulu lagi. Selepas Nabi SAW mangsa terbunuhnya Hadrat Osman tu semua zaman fitnah. Fitnah je sejak dulu sampai ke hari ni. Bila tak baca Quran, tak faham Quran, tak amal Quran, tak keluarlah dari fitnah tu. Bersekongkol lah fitnah sampai hari ni. Tak hilang-hilang. Jadi dengan rahmat Allah, akhirnya Allah pilih saya. Saya tak takut cakap ni. Sebab tak ada orang kat dunia ni yang Allah bagi hidayat, taufik untuk tafsir Quran 84 kitab, 300 lebih kurang muka surat satu kitab. Bagi tahu apa Allah mau, apa Allah tak mau. Baca, jangan kedekut. Oh, harga berapa? Amazon.com tu, yang paperback tu bagus. Yang e-book tu boleh jugalah, tapi seorang boleh baca. Paperback bahasa Inggeris, print dekat Amerika mahal lah, RM20 US. Yang e-book 10. Hadis punya, yang book RM10, yang email RM5. 5 US. Terpaksa lah mahal. Amerika print. Apa mahalnya? Mercedes kau tu, kereta mahal, rumah mahal tu berapa banyak? Apa guna pada engkau bila engkau mati? Kereta mewah besar tu, apa guna? Quran berapa ringgit je tak nak beli. Yang mana kalau engkau amal, dia bawa engkau keluar daripada fitnah kat dunia ni, dan di akhirat kau selamat. Fikirlah baik. Amazon.com dan Google Play ni tak faham, nak dunia aja. Sampai bila kau nak dunia ni? Sampai kau mati. Sampai mati aja. Lepas tu semua dunia kau tu semua tak ada guna. Tapi Quran ni yang kamu amal ni, untuk amal ni kamu kena baca tafsir, tak boleh baca terjemahan aja. Kalau Quran baca Arab, Melayu atau baca Arab Inggeris, kau terjemahan dia, tak mungkin kau dapat faham, sebab bodoh semua. Bukan kekasih Allah. Kena baca tafsir. Macam tadi saya baca ayat tu je. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu. Itu pun dah tak faham. Belum lagi 6666 ayat. Apa nak faham? Janganlah kedekut nak dunia sangat. Untuk Quran tak payah. Quran pakai email, e-book aja. Yang book yang tu tak nak, kedekut. Cuba suruh Samad print. Tak mau beli tu. Macam Halim, kan? Kita jimat kos buat apa? Buatlah yang paperback yang bagus, cantik tu. Once in a lifetime. Sekali seumur hidup. Bukan nak beli selalu. Nak digunakan sepanjang hayat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Kereta mahal-mahal, motor besar 40,000. Macam Rasidi ni, berapa kereta motor kau tu?
8,000 lebih dah Quran tu. Boleh pula dia. Jadi kita ni sebenarnya tak tahu macam mana nak jalan keluar daripada fitnah. Nabi bagi tahu. Jalan keluarnya ialah kitab Allah, bukan baca aja. Kena baca, kena faham dan amal. Untuk itu kena beli tafsir Quran. Tak boleh baca Quran ni je, Arab aja atau Arab terjemah. Tak boleh. Tak cukup. Tak boleh faham. Awak semua bukannya kekasih Allah. Kena baca tafsir yang dibuat oleh kekasih Allah. Oh, takut, rugi. Ini semua kerana dunia lah. Kerana cinta dunia, membeli Quran tu 10 US, 20 US tu dunia. Rugi. Rugi apa? Janganlah pula letakkan aja kat situ. Tapi bila kita tak beli, mana kita ada menghargai Quran tu, dapat free. Doktor bagilah free. Boleh saya bagi free. Tapi buat apa? Bukan kau baca, kau sendiri tak nak baca, tak nak beli. Betul sekali kau tak nak baca. Tapi kalau kau keluar sikit duit kamu, harta kamu, susah, kamu ada harga pada benda tu. Itu saja sebabnya saya charge duit tu. Bukan pula saya nak guna duit tu. Saya nak bagi kat orang. Kalaupun saya dapat duit daripada Quran ni. Bukan saya ambil royalty dia je, lain tak ada. Dan kalau saya ada banyak duit pun saya tak buat. Saya guna duit ni? Sekarang ni umur saya macam ni. Saya nak duit banyak, saya nak buat mahligai. Saya ada dah rumah dah. Nak tukar jadi mahligai. Untuk apa saya makin tak ada anak lagi kat rumah? Anak semua ada rumah dia. Saya seorang mahligai nak buat apa? Kereta besar nak buat apa? Saya ada 2 kereta dah sekarang. Yang buruk pun dah dibaiki. Nak buat apa ada 10 kereta? Nak guna 1 kereta aja. Asal boleh jalan, sudahlah. Jadi untuk apa semua saya charge duit semua? Saya dapat duit banyak nanti kan? Untuk apa? Untuk saya belanjakan di jalan Allah. Untuk digunakan untuk orang lain. Supaya saya jadi orang yang mana Nabi bilang, kamu tak dibenarkan. Apa ni? Dengki, cemburu. Amalan dengki, cemburu ni tak boleh. Melainkan kepada dua orang, iaitu yang diberi ilmu Quran dan dia membacanya, mengamalnya siang dan malam, dan mengajar kat orang siang dan malam. Yang kedua, dia diberi harta yang banyak dan dia membelanjakan harta tu jalan Allah siang dan malam. Orang tu kau boleh cemburi. Dan orang yang dibenarkan untuk mencemburi dia tu bukan orang biasa. Orang beriman, beramal saleh. Orang biasa tak boleh cemburu juga. Sebab itu tadi hadis kata cemburu, dengki ni tak boleh. Kita boleh pada 2 orang ni. Itu pun dibolehkan pada orang beriman, beramal saleh. Orang beriman bukan beriman, beramal saleh tak boleh dengki. Kalau dia dengki je, dia akan buat kerosakan pada orang yang didengkinya tu. Orang tak beriman, beramal saleh kalau dengki, dia mula buat jahat. Jadi dengki, cemburu ni tak boleh pada semua orang, melainkan pada orang beriman, beramal saleh. Dan pada siapa pun tak boleh, melainkan pada orang beriman, saleh. Tak boleh kepada siapa pun, melainkan pada orang ni, 2 orang ni. Jadi saya jadi orang tu. Orang yang boleh cemburu saya, orang beriman. Sebab bila dia cemburu, dia tak buat apa, cemburu je. Dia tak mau keinginan datangkan mudarat pada orang tu. Iaitu yang diberi ilmu Quran. Dia mengajar siang dan malam. Dan dia diberi duit yang banyak, harta. Dan dia membelanjakan siang dan malam. Maknanya orang ni paling tingginya kedudukan di dunia ni. Tak ada orang tinggi pada dia lagi. Apatah lagi bukan orang macam baca Quran, amal Quran, mengajar Quran. Sebab apa yang terbaik di kalangan kamu, kata Nabi, yang baca Quran dan mengajarnya. Baca Quran boleh siang, malam, pagi, petang. Mengajar tak boleh. Untuk mengajar kena jadi kekasih Allah siang, malam, faham. Orang mengajar tak boleh jadi orang yang tak faham. Boleh baca je lah. Jadi tak termasuk terbaik. Terbaik yang baca dan mengajar. Jadi dengan izin Allah, saya
Orang yang membaca dan mengajar Quran siang malam sejak bawah. Dan jika sekiranya saya ada diberi oleh Allah harta duit dengan Quran ni, saya akan belanjakan dia siang malam. Jadi mana itulah yang paling besar diberi oleh Allah kelebihan. Kau percaya tak siapa orang tu? Mana ada orang dalam dunia ni mengajar Quran siang malam ada? Ni saya berceramah ni mengajar lah. Tak nak dengar bukan masalah saya. Saya mengajar 3 orang pun, 10 orang ke, 100 orang ke, 1000 orang ke, juta orang ke, sama aja. Jadi jalan keluarnya ialah Quran, fitnah. Janganlah kedekut, janganlah kerana dunia. Beli motor boleh, beli kereta, beli rumah boleh, semua boleh. Quran tak payah. Macam Sufyan. Maknanya awak ni betul-betul bodoh, sangat bodoh. Benda yang sangat berharga awak tak nak, benda tak berharga awak nak. Bila mati baru awak tahu, menyesalnya aku tak mengamalkan Quran. Okey.